perjalanan yang dilalui sungguh aneh Okey. Ni. di dalam lumpur air dan di atas rumput. Amir terasa bahwa dia berjalan dengan menggunakan perutnya. Okey, kita cuba yang ni pula. Okey. Okey, kita baca yang ni. Al-Qaula Atanuha Musla Hawa Okey. Ra'a Alright. Tawa Hayata Alright. Musa Tamanna Sara Bushra wa ma'wahu Okey. husna a'ta tatamara akhna hawahu yahsha Okey. ahfa lizikra fatarda salatu. Okey, give me 5. Okey, kita bagi, jom bagi tepukan, bagi kita tepuk. Yeay, Patricia tepuk. Yeay. Jadi ini kita diperdengarkan. Oh, saya pun dah duduk sama-sama dah dengan mereka ni. Jadi boleh lah saya bercakap macam ni. Jadi kita diperdengarkan bacaan daripada kanak-kanak ni membaca di awal usia bagi kanak-kanak dan juga orang kelainan upaya. Jadi tadi ditemani oleh Encik Asrul Nizam Abbas, betul? Timbalan Pengurusi PPMM. Mawadah Sumayah. Yang ni. Ya, usianya berapa tahun? Umur 6 tahun. 6 tahun? Wah, pandai baca dah ya? Jadi bermula membacanya? Bermula membaca 5 tahun. 5 tahun. Umur 4 tahun. 4 tahun. Umur 4 tahun. Dan sebelahnya adalah adik Muhammad Faizal. Yang ni adik Luqman. Luqman, okey. Usianya? Usia berapa? Luqman. Umur berapa tahun? Ada 2 tahun. Berapa? 2? 2 tahun. 2 tahun? Oh, kecil sangat tu 2 tahun. Berapa usianya? Dia 6 tahun. 6 tahun juga sama 6 seperti tahun. Mawadah. Jadi dah mula didedahkan dengan pembacaan? 9 tahun, sorry. 9 Dia 9 tahun. Bermula pada 6 tahun. Bermula daripada seawal 4 tahun lah. 4 tahun. Jadi memang bagaimana sebenarnya bermulanya proses pembelajaran bagi adik-adik ni? Dan yang di depan ni pun sekali lah. Ya. Peserta yang sama jugalah. Macam mana mungkin boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan permulaan program membaca ni seawal usia? Kita memang program membaca seawal usia ni memang kita terapkan seawal 4 tahun. Pasal kita nak kalau boleh anak-anak kita ni seawal yang mungkin mereka dah boleh orang kata baca banyak buku dan boleh banyak menimba pelbagai ilmu. So sebab itu bila bermula dengan seawal 4 tahun, jadi bila 4 tahun dia dah boleh membaca, 5 tahun dia dah boleh baca banyak buku, 6 tahun dia dah boleh baca banyak buku. Jadi bila masuk 6 tahun, insya-Allah dia tak ada masalah dah untuk orang kata berada di alam persekolahan. Betul, dan yang uniknya turut membabitkan anak-anak istimewa kita kan yang sangat terpilih ni. Adik ni nama siapa? Mari kita pusing sikit, kita tunjuk kat kamera. Nama awak siapa? Megat. Megat. Umurnya? 10 tahun. Pasal abang lah Abang ada satu soalan ni. Adik. 949. Adik. Awak adik, saya abang. Saya siapa? 949. Dengar je suara-suara yang di hujung tu. Pak Cik yang tanya dah berapa banyak buku baca dah? 7. 7 buku.
Betul Cik Azrul? Tak tahulah dekat rumah kan. Tapi alhamdulillah dia dah boleh membaca tu, kita boleh nampak minat dia ke arah membaca tu lebih ni. Sebab macam Megat ni dia di sekolah dia belum boleh membaca sebelum ni. Jadi di usia 9 tahun kita ajar dia membaca dan alhamdulillah kita nampak bila dia boleh membaca tu satu peningkatan minat kepada ilmu dia. Dan alhamdulillah dia pun dah terima anugerah juga untuk pelajar yang daripada kelas pemulihan tu dia dapat anugerah akhir tahun. Wah, tahniah. Dahsyat Sebab tu rambut pun style macam ni nanti pak cik boleh tirulah. Okey, ni namanya siapa? Meh bangun sekejap. Nak tunjuk muka awak kat kamera ni. Bangun sekejap. Meh. Bangun. Nama siapa? Toha. Ha? Toha. Toha. Nama dia Toha umurnya 7. 7 tahun. Darjah 1 ya. Awak pun dah start boleh membaca umur berapa? 5 tahun dah boleh membaca. Sekarang ni dah expert dah ni. Dah laju lah. Boleh baca surat khabar lah. Boleh baca surat khabar. Patutnya awal pagi tadi teman Pak Cik baca surat khabar. Sebab seorang-seorang ni tadi kan. Patut nanti kita boleh baca sekali lagi. Hai. Hai. Nama siapa? Batrisha. Awak cantik lah. Umurnya berapa? Tahun. 11 tahun. Betul 11? Oh, dah boleh membaca dah? Boleh. Dari umur berapa? Tahun. 10? Celuh. Oh, 10 tahun dah boleh membaca sekarang. Pun kira pelajar istimewa lah. Inilah kan cepat je kan. Dah lah cantik boleh membaca je. Dah ada boyfriend? Tak ada. Tak ada Wah, pandai jaga saham di sini. Jadi ini mungkin antara aktiviti yang digalakkan jugalah dan ini satu usaha murni untuk membolehkan dari membaca dari awal. Dan sebenarnya bukan mereka saja bersama dengan kita. Kita nak berkenal dengan berlanjut berkenal dengan program membaca seawal usia kanak-kanak ini, terutamanya membabitkan kanak-kanak istimewa dan juga yang mempunyai kelebihan-kelebihan mereka tersendiri. Ali Iskandar mungkin ada sedikit bukan Ali Iskandar kita panggil Pak Cik Ali Iskandar. Mungkin ada perkongsian yang lebih menarik di sana. Terima kasih Hanif dan juga tetamu cilik yang lain. Kita bercakap tentang ini satu konsep cepat membaca teknik cahayaku ni. Saya bersama dengan pereka konsep ini sendiri. Nama beliau pun cantik juga, Cahaya Abdul Manan ya. Pengerusi PPMM iaitu Pertubuhan Penggalak Membaca Malaysia. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pernah jumpa 2015 ya? Pernah jumpa Ali, kita bergambar di lobi. Oh, bergambar di lobi. Okey. Baik, bila kita bercakap tentang ni, yang menariknya pendekatan ini bukan hanya kepada kanak-kanak normal tetapi juga golongan OKU. Ya. Ya, dan adik lelaki tadi siapa namanya yang berbaju merah tu? Adik Lokman. Lokman ini katanya mild autism. Yes. Mild autism. Okey, dan ada Down syndrome juga. Jadi bagaimana konsep ni digarap tahun 97 ya? 97 kita dah mulakan untuk buat R&D. Okey. Jadi pada tahun 1998 dibukukan. Dan 1998 tu kita dapat 7 tadika yang bersama-sama dengan kita memperjuangkan membaca di awal usia. Lepas tu 1999 kita dapat 77. Dan sehingga sekarang ni kita ada lebih daripada 200 kalau masuk dengan tadika perpaduan lebih lagi lah. Dan seluruh Malaysia lebih lagi. Jadi kalau yang terkini apabila kita menyedari yang bergerak secara solo ni susah. Jadi bila kita berkumpulan, kita dah tubuhkan pertubuhan penggalak membaca Malaysia ni. Jadi kita dapat banyak sokongan dan dari situ kita ada dalam 50 lebih yang pengusaha tadika yang menyokong kita dan kita tubuhkan juga Cahayaku Legasi dan Cahayaku Legasi ni dia yang kiranya sponsor kepada PPMM ni. Okey. Boleh saya tahu bila disebutkan di awal permulaan sebelum konsep ni digarap dan diolah, R&D itu dibuat macam mana? Kalau nak diimbau balik dia di sekitar pada tahun 80-an macam tu. Oh, lagi lama lah, lagi jauh lah. Benda tu memang dah ada. Memang dapat kita dapat idea tu pun secara kebetulan. Jadi bila tahun 97 tu dah dibuatkan dalam bentuk mockup. Masa tu kita buat R&D 1997 tu dapat dengan 30 pelajar kanak-kanak normal dan istimewa ni. Jadi 30 pelajar ni boleh membaca dan jaga masa 3 bulan. Jadi 98 tu baru dibukukan dan dari situlah kita dapat sokongan yang menggalakkan dari pengusaha pusat tadika dan feedback yang dapat dari parent ialah
kanak-kanak ni ketagih membaca sebenarnya. Sebab mungkin dengan mimik, kaedah mimik kita ni dengan 18 mimik saja kita ada 26 abjad. Tapi kita memperkenalkan 18 mimik ni tadi. Jadi kanak-kanak ni ketagih membaca. Okey. Dia nampak itu macam satu permainan. Ya, sebenarnya dia bermain dalam minda sebenarnya. Ya. Sebab kita tidak mengajar nama abjad kepada pelajar ni. Kita tidak kata ni A, ini B, ini C sebab satu bebanan. Jadi kita ajak mereka ni bermain dan bila mereka bermain dengan minda, minat tu akan timbul untuk membaca. Jadi selaraslah dengan apa yang telah sarankan oleh kerajaan iaitu pada tahun 2030 nak jadikan Malaysia ni lah negara membaca. Jadi dengan kanak-kanak yang ada sekarang ni kita boleh jadikan mereka ni kalau dulu kata ulat buku lah. Ya, betul. Okey, Puan Cahaya, bila kita bercakap tentang tadi Puan sebut tentang mimik kan? Lah sebelum ni konsep yang kita dibesarkan untuk belajar membaca ialah kena huruf dulu 26 huruf. Okey, kalau dapat bagi contoh bila dikatakan mimik itu macam mana? Okey, kalau Ellie perhatikan kita ada banyak sistem untuk membaca sekarang ni. Tapi kanak-kanak ni mereka ni dulu dan sekarang ni jauh berbeza sebab mereka ni terdedah dengan internet dan sebagainya. Jadi mereka ni lebih hidup dengan logik. Jadi kalau kita perhatikan sebab akak sendiri ditanya oleh kanak-kanak yang berusia 6 tahun, dia kata cikgu ditadikan saya cikgu sana mengajar BA bar. Okey, cikgu rasa BA tu bunyi bar ke? Ni soalan budak 6 tahun. Jadi bila akak tanya dia balik, kamu rasa BA tu bunyi bar ke? Budak ni dia hidup atas logik dan dia mengatakan BA tu bukan bar. BA adalah BA. Dan kalau phonics tu b dengan a, dia tu adalah b-a pada kanak-kanak ni. Dia bukan membentuk satu bunyi baru. Jadi pada mereka ini logik ni mereka tak boleh terima. Sebab tu mereka boleh buat matematik tapi mereka tidak boleh membaca. Jadi bila kita memperkenalkan satu konsep ni yang kita panggil mimik, jadi budak-budak mengatakan inilah yang sebenarnya. Sebab contohnya, Ellie, okey, sekarang ni akak ajar. Nganga bunyi dia apa? Nganga. A contohnya A. Okey, kalau kita kata B tu dia kamu kan? Dengan nganga jadi ba. Jadi mereka boleh terima. Jadi logik. Jadi dengan 18 mimik tu mereka sentiasa bermain. Contohnya, kalau kita masa kanak-kanak kita main Ozum. Mereka akan asyik dan leka dengan asyik guntinglah, batulah macam-macam. Jadi bila mereka bermain dengan minda mereka tu mimik tu, jadi mereka akan ketagih membaca. Jadi sebab tu kita berani buat klinik membaca sebelum dan selepas di depan parent. Okey. Sekarang boleh saya tengok bermakna bila nampak huruf tu dan dia akan ingat bagaimana bentuk mulut mimik tu. Lebih kepada mengajuklah. Mengejek. Contohnya kalau kita perhatikan kanak-kanak mereka bermain dan tiba-tiba seorang tu akan menangis. Kalau kita tanya kenapa kamu menangis, dia kata kawan dia tu mengejek. Mengejeknya simple je. Tapi dia menangis. Kena tak pukul? Tak kena pukul. Tangan tu tidak bergerak tapi pukulan emosi tu tadi. Jadi kita bermain dengan emosi dekat sini. Dari emosi yang negatif kita positifkan. Jadi dari situ kanak-kanak ni tadi dia rasa bila dia bermain, dia rasa macam dia yang pandai. Sebabnya cikgu tidak mengajar ABC dekat sini. Kita tak ajar A, tak ajar B, tapi kita hanya ajar mimik dan mereka membaca dengan sendirinya. Dari situ timbullah perasaan mereka membaca dengan sendirinya. Jadi ketagih tu akan datang. Dan mereka tidak rasa itu satu macam bebanan dan itu satu pendidikan yang teknikal, bersifat teknikal. Kalau dulu kita kata bermain sambil belajar. Sekarang ni tidak. Kita kata belajar sambil bermain. Baik, konsep yang sangat-sangat menarik. Okey, Hanif. Wah, dah bawa surat khabar nampak. Bukan, saya dah rasa macam berada di tadika dah ni. Okey. Sebab tadi tak nampak berlari-lari semua dengan saya ni. Nampak. Tak teruskan perbincangan. Tak apa. Nak tunjuk keupayaan mereka ini buat nanti surat kita khabar. simpan dulu. Kita nak minta adik nanti pilih dulu antara berita yang akan baca. Nampak? Dia dah begini sebab dia nampak posing kamera di sana. Okey. Tapi kita tengok kat situ, Dah Trisha tengok tu. Tengok TV kat atas tu siapa. Cantik kan? Puji banyak ni. Okey, tak apa. Mereka ada kemahiran sebenarnya. Nanti akan diperdengarkan. Okey. Tapi mungkin kita nak tanya Encik Asrul dulu lah, sebab saya seronok mendengar Puan Cahaya seperti tadi. Mungkin bagaimana sebenarnya mereka ni datang secara berkala ke, setiap hari datang ke, ataupun proses pembelajaran itu sendiri? Okey, sebenarnya kita ada kelas lah. Senang cerita, kita ada kelas di tempat kita yang kita buat dia sekali je seminggu.
Yang mana yang tu yang kita buat berterusan lah. Di samping kita ada program-program lain di luar sana. Okey, so yang ni kita akan ajarlah latih pelajar-pelajar ni, contoh macam dekat sini tadi yang adik Megat ni kan. Daripada maksudnya dia belum boleh membaca sampailah dia dah boleh membaca. So kita ajar dia. Lepas tu juga kita ajar dia bukan bukan terhad pada satu bahasa, kita ajar juga bahasa Melayu, kemudian bahasa Inggeris, kemudian juga bahasa Arab lah. Macam tu. Dan jarang sebenarnya saya dapat duduk bersila macam ni tau. Ni sebab adik-adik ni kan. Itulah. Awak dah pilih dah awak nak baca yang mana? Tak kau nak baca cerita yang ni? Kan tadi kita dah bincang. Ini baca cerita dewasa sangat ni. Yang pertuduhan-pertuduhan ni. Tak apa, nanti kita pilih dulu. Tak apalah kalau Hanif, kalau dia nak baca apa salahnya? Baca je mana-mana perenggan. Tapi kita simpan dulu. Selepas ni kita akan minta mereka baca dan ada juga persembahan khas daripada adik-adik kita di sini.